yang hanya mempunyai 10 kalimah dan mempunyai 42 huruf, tetapi syarat dan padat dengan ibrah dan pengajaran. Tuan-tuan dan puan sekalian, inilah surah yang turun kepada Nabi SAW, yang ketika itu Nabi punya jumlah kaum muslimin sangatlah kerdil, dan jumlah kaum musyrikin yang menyembah berhala sangatlah besar dan dominan di Makkah. Tetapi bagaimana Al-Quran menurunkan surah ini dengan ayat pertamanya menunjukkan besarnya nikmat yang dikurniakan Allah kepada seorang lelaki sallallahu alaihi wasallam, dan terputusnya nikmat di ayat yang terakhir kepada para pemimpin kaum musyrikin. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, surah ini adalah surah yang telah menukar duka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kehilangan anak lelaki yang kedua, Abdullah At-Tahir. Menukar duka Nabi yang sedih di atas kehilangan anak lelaki pada usia tidak sampai setahun. Inilah surah yang berdasarkan hadis Sahih Muslim yang telah menukar Nabi kepada senyum dan gembira. Jadi surah ini insya-Allah kita akan kita menjenguk seketika di manakah duduknya surah ini di dalam Al-Quran. Ia berada di penghujung Al-Quran. Ia adalah surah yang ke-108 dan surah sebelumnya adalah suratul Ma'un. Perhatikan bagaimana menariknya Allah Subhanahu wa taala bukan kepada sekadar isi kandungan surah ini, tetapi di mana posisinya di dalam Al-Quran. Menariknya Allah Subhanahu wa taala telah menyusun surah ini yang bercerita tentang kualiti yang ada kepada seorang lelaki yang kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Surah ini akan menceritakan kepada kita kualiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan Allah memberikan kepadanya Al-Kautsar. Apakah itu Al-Kautsar? Kita akan terangkan sebentar lagi. Tetapi kerana kualiti ini, maka Nabi menerima Al-Kautsar. Sedangkan surah sebelumnya adalah terbalik kepada surah Al-Kautsar. Di dalam suratul Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Surah sebelum ini memaparkan sesuatu yang terbalik daripada surah Al-Kautsar, iaitulah memaparkan kualiti yang ada kepada para pemimpin yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kekuasaan ke atas Makkah dan Masjidil Haram, tetapi mereka telah merosakkan kualiti ini. Mereka telah merosakkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun mereka mengatakan inilah ajaran Ibrahim, dan mereka melakukan perkara yang paling dicela oleh agama, iaitulah berdusta atas nama agama. Tuan-tuan, perhatikan keindahan di mana di dalam suratul Ma'un, surah sebelum suratul Kautsar, Allah Ta'ala memaparkan 4 sifat negatif yang ada kepada pemimpin-pemimpin Quraisy semasa Nabi memulakan perjuangannya di Makkah. Iaitulah yang pertama sekali anda akan mendapati Allah Ta'ala menonjolkan sikap pertama mereka adalah mereka ini bakhil, kedekut, sehingga hak yang seharusnya diperolehi oleh anak-anak yatim mereka ini tidak menunaikan, bahkan mereka menafikan hak yang sepatutnya diperolehi oleh anak-anak yang telah kematian ayah ibu. Mereka bukan sekadar tidak memberikan kepada anak yatim, bahkan mereka mengelakkan daripada orang lain memberikan kepada anak-anak yatim ini. Kezaliman yang sangat melampau batas. Yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Bahkan barang siapa yang mahu memberikan makan minum kepada fakir miskin gelandangan di sekitar Makkah, inilah pemimpin-pemimpin Quraisy yang menghalang daripada bantuan sampai kepada orang miskin. Dan mereka mendabik dada mengatakan inilah kami pemimpin agama Ibrahim di Makkah. Kemudian kualiti yang terbalik di dalam suratul Kautsar,
Iaitulah kualiti Nabi SAW adalah Nabi Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya banyak nikmat. Allah Ta'ala sangat pemurah, memberikan pelbagai nikmat kepada Rasulullah SAW. Tetapi dalam surah sebelumnya Allah Ta'ala memaparkan bagaimana kedekutnya para pemimpin Quraisy, tidak pemurahnya pemimpin Quraisy untuk menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin. Dan lihat pula kualiti negatif yang kedua dalam suratul Ma'un, iaitulah mereka yang tidak mengambil indah tentang salat, alladhina hum an salatihim sahun. Sedangkan Nabi SAW adalah orang yang bergegas, fasalli li rabbik. Nabi orang yang bergegas apabila diperintahkan untuk ataupun mendengar azan untuk menunaikan salat. Kualiti negatif yang ketiga kita boleh lihat dalam suratul Ma'un, ia pemimpin Quraisy menunaikan salat tetapi mahu menunjuk-nunjuk kepada wakil-wakil kaum yang datang daripada seantero tanah Arab ke Masjidil Haram. Alladzina hum yura'un, mereka salat hanya untuk menunjuk-nunjuk kepada pemimpin-pemimpin daripada pelbagai negara yang datang ke Makkah. Sedangkan Nabi SAW, fasalli li rabbik, yang menunjukkan Nabi melakukan hanya kerana Allah. Dan akhir sekali tuan-tuan, kualiti yang keempat yang negatif di dalam suratul Ma'un adalah mereka yang menghalang daripada diri mereka melakukan zakat. Mereka menghalang diri mereka daripada keluar duit poket 2.5% katakan untuk membantu anak-anak yatim dan asnaf. Mereka tidak mahu keluarkan duit mereka walau 1 sen untuk membantu fakir miskin, sedangkan mereka pemimpin negara. Dan sebaliknya di dalam suratul Kautsar Allah Ta'ala menunjukkan Nabi yang diperintahkan untuk wanhar. Nabi diperintahkan untuk bersedekah, untuk menyembelih haiwan ternakan, menyembelih unta, untuk diagihkan daging-daging itu kepada fakir miskin. Subhanallah, ini adalah satu susunan yang begitu bijaksana, kerana ia datang daripada yang maha bijaksana, ke maha bijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan surah sebelum daripada suratul Kautsar, antaranya adalah surah Al-Fil, kemudian suratul Quraisy, kemudian suratul Ma'un, kemudian kita akan bincang suratul Kautsar, dan kemudian suratul Al-Kafirun, kemudian suratul An-Nasr, kemudian suratul Al-Masad. Perhatikan surah Al-Fil, ya, adalah surah yang menceritakan tentang nikmat keamanan ke atas tanah suci Makkah. Kemudian, ya, surah yang kedua adalah suratul Quraisy yang menceritakan tentang nikmat kemajuan, iaitulah perniagaan rihlatas syita'i was saif, musim sejuk dan musim panas. Kemudian suratul Ma'un, Allah menunjukkan bagaimana sikap pemimpin-pemimpin Quraisy kepada dua nikmat ini, iaitulah nikmat keamanan dan nikmat kemajuan yang dikurniakan Allah kepada mereka. Mereka tidak bersyukur langsung atas nikmat ini, dan Allah Ta'ala mengumumkan, kalau beginilah sikap mereka, kami akan berikan Al-Kautsar dan kami akan berikan Masjidil Haram bukan kepada mereka, tetapi kepada inna a'tainakal kautsar. Kami akan anugerahkan kepada seorang lelaki dan umatnya suatu hari nanti, sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk Nabi dikurniakan penguasaan ke atas tanah suci Makkah, maka Nabi perlu bersedia untuk diperintah Allah melakukan hijrah. Dan seperti sedia maklum, suratul Kafirun menjelaskan prinsip Nabi, apa yang menyebabkan Nabi terpaksa meninggalkan tanah airnya sendiri kerana qul ya ayyuhal kafirun, ya, kerana mereka telah nekat untuk kekal dalam kekufuran. 13 tahun Nabi berdakwah, lalu Nabi lakum dinukum waliyadin. Nabi meninggalkan mereka kerana perintah Allah, Allah Ta'ala akan menguruskan mereka. Lalu selepas Nabi berhijrah, lihat bagaimana Allah mengatur kemenangan ke atas Nabi, dan Allah mengatur kemenangan kepada Nabi, dan Allah mengatur kekalahan kepada musuhnya. Laqad ja'al haqq wa zahaqal batil, iaitulah idza ja'a nasrullah, adalah surah yang mengumumkan kemenangan, manakala suratul Masad yang kita kupas pada minggu lepas mengumumkan mengenai kekalahan orang-orang kafir yang diketuai sejak daripada hari yang pertama lagi, iaitulah Abu Lahab.
Jadi bagaimana susunan 7 surah ini di penghujung Quran disiasat dan dibongkar oleh para ulama dengan begitu menarik dan sangat bijaksana. Surah ini, tuan-tuan, surah ini diturunkan kepada Nabi SAW ketika Nabi sedang berduka atas kematian Abdullah At-Tahir, anak lelaki yang kedua. Bayangkan anda kehilangan anak kecil yang tidak sampai umurnya setahun, dan anda, isteri anda tidak boleh menahan sebab perasaan itu, dan ia adalah anak lelaki yang kedua selepas Al-Qasim. Dan tiba-tiba semasa anda sedang mengapankan jenazah, pakcik datang. Pakcik datang dan kita jangka pakcik itu, bapa saudara kita tu akan ucapkan takziah. Tetapi Abu Lahab telah mengungkapkan satu kalimah dalam bahasa kita padan muka, ataupun setengah riwayat menyebut Al-As, Al-As yang telah datang dan mengungkapkan padan muka, sesungguhnya kamu adalah Batara Muhammad. Bayangkan ungkapan itu didengar oleh Rasulullah SAW. Dan baginda bukan malaikat yang tiada sebarang perasaan. Baginda adalah manusia yang sedang berduka. Dan bukan sekadar Al-Wa'il ini, Al-As ini, yang menyebut tentang ungkapan yang celupar ini. Bahkan Al-As pergi kepada Abu Jahal, pergi kepada Uqbah, pergi kepada pemimpin-pemimpin besar musyrikin Quraisy, dan buat satu perbincangan macam mana nak kempen Batara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batara, tuan-tuan, adalah perkataan yang ada di ayat yang terakhir. Nanti kita akan bincang kenapa makna Batara, kerana itulah ungkapan yang telah diungkapkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ayat pertama surah ini, reverse psikologi, Nabi sedang berduka atas mulut celupar pakciknya dan kempen untuk mengaibkan Nabi kerana Nabi sudah kehilangan anak lelaki. Tetapi ayat yang pertama mahu Nabi SAW berfikiran positif. Ayat yang pertama mengajar supaya Nabi menghargai apa yang sedang dan akan diperolehi, dan jangan terlalu mengenangkan apa yang telah hilang. Subhanallah. Inilah fikiran positif yang perlu ada kepada umat Muhammad.